Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini di hari Isnin yang penuh dengan keceriaan dan ketenangan? Okey, Solehah doakan agar anda semua dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa diberikan kebahagiaan di dunia maupun di hari akhirat nanti, insya-Allah. Semoga kita beroleh husnul khatimah dan pengakhiran yang baik. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-175. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk kita hari ini adalah adab menegur di dalam Islam. Bagaimanakah? Ada beberapa step yang kadang-kadang ramai orang tak tahu bagaimanakah cara untuk menegur kesilapan ataupun kesalahan orang lain, antara sedar ataupun kita tak sedar. Okey, jom sama-sama kita belajar dan perbetulkan, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu taman-taman syurga kita pada hari ini, insya-Allah. Komen tak keluar ke? Nampaknya komen tak keluar hari ni. Okay, hi Nusyahidah Hamidi, thank you. Tolong share, tolong seru. Alhamdulillah. Hai, Waalaikumsalam Angga Masyita. Hai Kak Baya. Hai Bi Hasna. Sorry, Solehah tak nampak komen tak keluar pula hari ni. Entah kenapa ya live ni sekarang. Okay, kita teruskan je majlis ilmu kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, hai Kak Mariam. Okey, alhamdulillah, thank you yang join dan support Solehah punya live hari ni. Sorry, Solehah tak nampak komen, tapi Solehah nampak je gambar-gambar dekat atas tu yang join bersama dengan live hari ni. Okey, alhamdulillah. So, ada beberapa langkah bagaimana kita nak menegur kesilapan orang lain yang berbuat salah pada kita ke ataupun sesiapa sahaja kepada pihak lain. Ada beberapa syarat dan step yang Islam anjurkan untuk kita follow. Okey, yang pertama, telah terkandung di dalam ayat Al-Quran sendiri, di dalam surah At-Taubah, sebagaimana Allah telah berfirman, andai bila mana kita melihat seseorang melakukan kesalahan ataupun dosa, hendaklah kita menegur dengan memberi kesedaran dahulu. Okey, ni step yang pertama. Di mana bila kita tengok orang buat silap, hendaklah kita tegur dia dengan niat nak bagi dia kesedaran supaya dia tak ulang lagi kesalahan tu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur seorang pemuda yang berzina. Lalu Rasulullah tak menjatuhkan terus hukuman dan Rasulullah hanya menegur dan memberi kesedaran sahaja kepada pemuda tersebut. Dan Rasulullah juga pernah menegur seseorang yang berdiri membuang air kecil sambil berdiri. Rasulullah larang jangan ulang lagi perbuatan tersebut kerana tidak baik adab kita sebagai seorang Muslim, dan bagaimana kita nak menjaga kebersihan kita untuk beribadah, untuk buat solat, untuk melambangkan itulah peribadi diri kita yang sebenarnya. So, step yang pertama hendaklah kita hadam dahulu. Kalau kita nak tegur kesalahan orang, hendaklah kita tegur semata-mata untuk memberi kesedaran supaya dia berubah dan tak ulang lagi.
Okey, lihat pula kepada step yang kedua. Di mana bila step pertama tak jalan, barulah kita bergerak kepada step yang kedua, iaitu menyampaikan nasihat. Rasulullah SAW bila dia tengok orang berzina, Rasulullah sampaikan nasihat dulu. Tak adalah nak terus hukum, rejam dengan batu ke apa. Rasulullah nasihat dulu supaya betul-betul dia, pemuda tersebut, bertaubat dan tidak akan mengulangi kesilapan tersebut. Bila mana nasihat kita ni tak diterima pakai, kita dah cakap sehabis lembut dah, ayat penuh hikmah dah, nasihat kita dah sehabis-habis lembut dah, tak ada pun kita gunakan perkataan kasar, tak ada pun kita guna perkataan yang kesat. Lalu barulah kita follow kepada step yang ketiga, iaitu bila mana step pertama dan kedua tak jalan, di mana kita dah bagi dah peringatan, jangan buat dah, jangan mencuri, jangan merompak, jangan berzina, tak makan saman. Lalu kita nasihat dia dengan ayat Al-Quran. Tahukah kalian bila anda berzina akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam? Sebelum sempat bertaubat, baiklah kamu bertaubat dahulu. Kita dah nasihat dah dia. Siap kita keluarkan hadis, dalil, ayat Al-Quran supaya dia meninggalkan perkara terkutuk itu terus. Tak buat lagi dah. Segera bertaubat. And then, kalau cara pertama dan cara kedua ni tak jalan, maka hendaklah kita berkeras. Hendaklah kita menggunakan peringatan keras ataupun dalam bentuk kecaman, di mana kita kata dengan dia, nampaknya kau tak makan saman dengan apa yang aku nasihat ni, maka dengan peringatan keras, kau tahulah hukuman Allah itu sangat-sangat pasti, di mana orang yang berzina akan dihukum rejam sampai mati. So, dengan peringatan keras ni, andai engkau tidak mahu lagi bertaubat, maka kita follow pada step yang keempat, di mana boleh menggunakan dengan bentuk kekuatan ataupun tangan. Ini dalam situasi di mana bila kita lihat orang berzina ataupun melakukan kesalahan. Sebagaimana kita tahu hukum Islam, hukum hudud, di mana memang telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana orang yang mencuri akan dihukum potong tangan. Orang yang berzina akan dihukum dengan rejam sampai mati. Orang yang minum arak akan dihukum sebatan 100 kali. So begitulah hukuman hudud ni perlu dijalankan untuk membanteras gejala masalah jenayah-jenayah yang berlaku sejak zaman Rasulullah SAW sehingga zaman kini pun. Sepatutnya kalau kita nak Islam tu berjalan dan berkembang dengan aman, pesat, hendaklah kita menjalankan hukum hudud sebagaimana negara Brunei. Negara Brunei dah jalankan hukuman hudud, di mana kita nak kurangkan masalah dan nombor-nombor yang semakin berleluasa ni, hendaklah mengikut hukum hakam Islam yang sebenarnya. Bukannya kita takut dengan pemerintahan ke apa atau sebagainya. Hendaklah kita follow, barulah Islam tu dapat terpelihara dan barulah negara Islam sendiri akan berkembang dengan pentadbiran yang pesat, dengan orang kata tak ada lagi dah angka-angka tu ramai yang takut, ramai yang tak takut buat dosa, tak kisah dah. Hanya dikata tak apa, aku banyak duit, aku boleh bayar denda yang telah kerajaan tetapkan. Masuk penjara alah sekejap je, aku boleh ikat jamin. Itulah menunjukkan betapa kita, kalau kita hidupkan hukuman hudud ni di negara kita, sudah tentu insya-Allah negara kita akan aman makmur dan bilangan jenayah pun akan dapat berkurangan. Semoga nanti negara kita benar-benar ikut peraturan Islam yang sebenarnya. So, ada cara yang terakhir, di mana bila mana kekerasan tu dengan cara kekuatan tangan, kekerasan kita tak berjalan dengan lancar, maka Islam sarankan cara yang terakhir adalah dengan mendoakan supaya pesalah tersebut bertaubat dan diberikan hidayah kepadanya. Kita hanya mampu berdoa. Ialah bila mana kita dah nasihat tak jalan, dah bagi teguran keras tak jalan, dah bagi orang kata ancaman keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak jalan, and then kita dah angkat tangan nak sebat dia pun tak jalan, maka
Cara yang terakhir adalah doa untuk orang tersebut. Moga Allah berikan dia hidayah dan segera bertaubat. Itu adalah cara yang terakhir. Sebab hanya Allah yang boleh menukar ataupun membolak-balikkan hati seseorang tu, sama ada dia nak terima hidayah ataupun dia nak berubah kerana Allah Ta'ala. Dan bila kita nak tegur seseorang tu, kita kena lihat niat kita nak tegur dia adalah kerana nak dia berubah ataupun kerana kita dendam dekat dia. So kita cek balik diri kita. Kalau aku betul lah nak tegur dia, kita akan tegur dia secara direct. Kita akan tegur dia supaya dia tak ulangi lagi kesalahan dia. Dan bila kita tegur tu, jangan sampai menghina dia, jangan sampai membuka aib dia. Tetapi dalam Islam, sebab tu ada step by step. Sama juga bila mana hubungan suami isteri. Dalam konteks suami isteri lain pula. Sebagai contoh, bagaimana seorang suami nak menangani seorang isteri yang nusyus, seorang isteri yang derhaka. Bagaimana suami nak tegur isteri tu supaya isteri tu terus berubah dan akan menjadi isteri solehah, bukan isteri ahli neraka. Tadi baru saya baca artikel di mana seorang suami bila mana hubungan suami isteri tu semakin renggang, hendaklah suami dan isteri jadi seperti burung, di mana burung ada dua sayap, di mana burung dia tak akan terbang tinggi tanpa kedua-dua sayapnya. Ibarat sayap kiri dan kanan. Sayap kiri adalah isteri, sayap kanan adalah suami. Di mana kalau burung tu nak terbang tinggi untuk sampai ke udara, maka hendaklah kedua-duanya terbang beriringan. Sama juga macam kehidupan suami isteri, di mana bila kita tahu suami kita ada kekurangan, kita terima kekurangan suami kita. Dan suami bila tahu isteri kita ada kekurangan, kita terima kekurangan isteri kita dan reda. Belajar untuk reda, belajar untuk memahami, belajar untuk bertoleransi antara suami isteri. Bila mana kedua-duanya nak tinggi, nak ego, macam mana kehidupan rumah tangga kita nak berjalan dengan lancar? Sebab tu Islam ni hendaklah saling, orang kata, bertoleransi, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hikmah. Isteri, macam mana isteri tak boleh nak tegur suami, sebab bila mana isteri menaikkan suara serta meninggikan keegoan dirinya hanya kerana dia banyak gaji dia lebih tinggi daripada suami, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai isteri, janganlah engkau menggambarkan dirimu sebagai wanita neraka. Tetapi jadilah isteri solehah yang selalu taat kepada suami, kerana ketaatan seorang isteri itulah yang melayakkan dia untuk masuk syurga. Sebagaimana dalam kisah seorang suami yang reda terhadap apa yang isteri dia buat waktu dekat dunia, dan seorang suami, bila seorang suami maafkan segala salah silap isteri dia, maka isteri pun dapat masuk ke syurga dengan selamat atas reda seorang suami. Sebab tu isteri, walau tinggi macam mana pun pangkat seorang isteri, walau bagaimanapun tinggi gaji seorang isteri berbanding dengan suami, janganlah mengangkat dagu kita, mendabik dada, sombong dengan suami semata-mata kita merasakan kita ni isteri yang hebat berbanding suami. Isteri, dia punya kedudukan mestilah di bawah suami, di mana suami adalah ketua keluarga. Tak boleh seorang isteri semata-mata merasakan diri tu hebat daripada suami, maka jadilah dia isteri yang derhaka, isteri yang nusyus, isteri yang tak layak untuk masuk ke dalam syurga pun. Apatah lagi nak cium bau syurga pun tak layak. Sebab tu bila suami tengok isteri tak tutup aurat, tengok isteri membuka aib dirinya sendiri, hendaklah seorang suami menegur isteri dengan cara yang berhemah. Ibaratnya macam ni, kalau suami dengan isteri bergaduh, bila suami dah tegur isteri, and then isteri pun tak makan saman, tak heran, tak peduli, malah tak bertegur sapa dengan suaminya, maka suami hendaklah mengasingkan tempat tidur pula. Bila dah bergaduh berhari-hari dah, hendaklah diasingkan tempat tidur sebagai tanda untuk memberi pengajaran kepada isteri. Andai dengan cara mengasingkan tempat tidur pun tak jalan, maka seorang suami boleh mengambil rotan untuk menghukum isterinya. Tetapi jangan sampai mencederakan. Mengambil rotan hanya semata untuk
menghukum kesalahan isteri yang tak taat kepada suami. Kita tengok contoh Mutiah, Ummu Mutiah. Sebagaimana Ummu Mutiah merupakan seorang wanita yang dikatakan masuk syurga orang yang pertama kerana ketaatan Ummu Mutiah terhadap suaminya, di mana setiap kali suaminya sebelum balik kerja, semua kerja rumah dah siap, and then dia sediakan makanan, dia pakai pakaian yang boleh menaikkan nafsu suaminya waktu balik rumah, and then dia sediakan satu rotan. Itulah tanda ketaatan seorang isteri, di mana dia rela untuk dihukum atas kesalahan dia kalau suami tak puas hati dengan dia. Contoh rumah bersepah ke, makan tak sedap ke, dia dah sedia dah rotan kat tepi tu. Tak apa abang, rotanlah saya kalau abang tak puas hati dengan saya. Maka itulah ketaatan seorang isteri yang mana semua isteri tak sanggup nak lakukan. Sayyidatina Fatimah sendiri pun berkata kepada ayahnya, kepada Rasulullah, kata, bagaimana Ummu Mutiah tu boleh masuk syurga yang terawal? Rupa-rupanya itulah rahsianya. Ketaatan seorang isteri tu adalah terletak pada redha suaminya. Kalau suaminya redha ke atas seorang isteri, maka isteri akan masuk ke dalam syurga. Tetapi andai suami sakit hati dengan isteri, tak berkenan dengan isteri, ada je yang tak kena, isteri pun tak minta maaf dengan suami, maka si isteri tak layak langsung untuk menghidu bau syurga. Sebab itu kita dalam rumah tangga ni hendaklah saling hormat menghormati, saling berbincang antara suami isteri. Jangan buat suami terasa hati, isteri pun jangan tahu nak merajuk je. Hendaklah saling bertoleransi. Hendaklah kita hidupkan suasana tu penuh dengan kasih sayang. Jangan ada perasaan pentingkan diri, jangan ada perasaan tak puas hati. Sebab bila suami isteri ni bergaduh, rasa tak seronok kan? Rasa tak seronok, rasa tak syok. So hiduplah dengan penuh kasih sayang, hiduplah dengan penuh keredaan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang isteri yang nak masuk syurga, berbuat baiklah dengan suamimu. Jangan derhaka, jangan sakitkan hati suami, jangan ego terhadap suami, kerana redha seorang isteri, syurga seorang isteri adalah terletak di bawah telapak kaki suami, insya-Allah. So kita teladani kisah sebagaimana Allah yarhamah Siti Sarah, yang mana sepanjang hayatnya dan di akhir kematiannya seorang suami redha dan ampunkan segala kesalahan dia, dan insya-Allah banyak petanda yang menunjukkan dia adalah bidadari syurga. So subhanallah, kita boleh mencontohi dan pengajaran ini dijadikan orang kata kayu ukur untuk kita pun menjadi isteri yang solehah. Dan bila kita dengar tentang adab menegur seseorang ni, hendaklah kita berlapang dada dan terima segala teguran tu. Itu baru bab suami isteri. Sebabnya adab menegur ni banyak konteksnya. Bagaimana adab menegur antara guru dengan anak murid, adab menegur antara anak dengan ibu bapa, adab menegur antara suami dengan isteri, adab menegur bagaimana seorang pesalah dengan muslim yang lain. Semua tu perlu kita hadam dan pelajari. Dan insya-Allah bila kita tahu ilmu yang betul, kita tak akan sewenang-wenangnya untuk melakukan dosa, dan kita akan segera bertaubat dan akan segera memperbetulkan kesalahan demi kesalahan. Apa yang Solehah share ni hanyalah bersifat umum, di mana kita kalau nak kupas satu persatu situasi, seorang suami, seorang isteri, seorang guru, seorang anak murid, sangat luas bab adab ni. Sebagaimana kita adab kita sesama kawan-kawan kita pun ada juga adab dia, macam mana nak tegur sesama kita. Jangan sampai orang kata kita nak tegur seseorang tu jangan sampai menghina dia. Kita nak tegur seseorang tu jangan sampai membuka aib dia. Cukuplah Allah yang jaga dan Allah pelihara aib kita masing-masing, insya-Allah. Sama-sama kita perbetulkan diri kita dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taulah Allah lakukan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan buat kerja Allah. Kita, tugas kita adalah dah nasihat dah, adab kita tegur dah, lepas dah. Jangan kita merasakan diri kita ni hebat, nak rasakan diri kita ni orang yang perlu kita hormati, nak orang puji-puji kita, nak lambung-lambung kita. Tetapi cukuplah kalau kita sendiri hadam bab adab ni di dalam Islam, insya-Allah kita sendiri akan merasa ketenangan hati, dan insya-Allah
kita akan beroleh rasa bahagia di dalam diri. Dan apa yang penting dalam kehidupan ni, kita nak keberkatan. Sebab keberkatan tu hanya akan lahir bila seseorang reda terhadap kita. Sebagai contoh dalam tim kita pun, kalau leader terasa hati dengan anak-anak tim, hendaklah anak-anak tim minta maaf. Dan tiada istilah anak tim menegur seorang leader. Ibaratnya anak murid, tiada anak murid yang akan menegur seorang guru. Kerana guru itu adalah tinggi tarafnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita sama-sama perbetulkan diri kita, sebab kita manusia tak ada yang sempurna pun. Kita manusia ni penuh dengan dosa. Kita ni pendosa yang inginkan redha Allah dan inginkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama-sama kita perbaiki demi mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, Solehah minta maaf. Komen-komen semua Solehah tak nampak. Solehah minta maaf, komen ni kenapa tah kena sorok. Okay. Thank you sebab follow Solehah. Thank you sebab dengarkan sharing Solehah pada hari ini. Semoga Allah berkati kalian dunia akhirat, insya-Allah. Okay. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah datangnya daripada diri Solehah belaka, insya-Allah. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.